dan Qul a'udzu birabbin nas. Kedua-dua surat ini turunkan bersama sebagai suatu pemberitahuan kepada Nabi cara untuk mengelakkan daripada dosa. Kita kadang-kadang tok lebah nah benar, ustaz nah benar, ada masalah sikit tok maksiat tak sekarang. Kan? Gejuk tok maksiat selalu pok kita dah. Orang suruh pergi, kita mula-mula tak say lagi. Ustaz ngajar tak leh, tak leh ni, gejuk apa ni? Syirik. Kali kedua tak say lagi, dah lama-lama sakit juga. Gilah. Klik tak ada siapa golok sia selalu kita sekali kan. Ada sia kita pula jadi berakah untuk manusia kita sekali. Kita pula jadi berakah. Kadang-kadang Allah Taala uji kita. Tuhan uji, Tuhan bagi sedikit masalah. Kita nak mengadu pada siapa? Nak mengadu siapa-siapa? Kita ingat bila mengadu kepada manusia lah. Tak apa hak sia-sia, tapi kita telah membayar dengan akidah kita. Kita bayar dengan akidah kita. Kita kata ambo gi jah ustaz. Hak melihaya pulut kuning bakar kita kata gotu dia tu dia tidak saya tak betul, tapi kita telah bersubahat dalam perkara-perkara syirik, dan ini boleh menyebabkan akidah kita boleh terbatal ataskan, boleh terbatal. Maka berdoalah kepada Allah yang sebenar-benar penyembuh, berikhtiarlah mencari ubat-ubat, berikhtiarlah dengan penawar-penawar yang tidak bertentangan dengan syarak, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai menggadaikan akidah. Ini sama sekali tidak dibenarkan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita boleh mengambil suatu pengajaran dan mengambil suatu iktibar bahawa bagaimana Nabi SAW wafat, detik-detik kewafatan baginda, antara lain yang membawa kepada peristiwa baginda ni sakit ialah kerana Nabi telah diracun oleh Yahudi dan Nabi telah disihir juga oleh bangsa Yahudi. Bagaimana kebiadaban, kejahatan bangsa Yahudi ini daripada dulu sampai ke hari ini masih lagi berterusan. Kalau dulu mereka cuba bunuh Nabi, kalau dulu mereka cuba sihir Nabi, mereka cuba racun Nabi, mereka menolak kenabian Nabi, maka pada hari ini Nabi sudah tidak ada, tetapi mereka melakukan kekejaman dan kezaliman di bumi Palestin. Suatu benda yang tidak pelik tu sekalian. Allah Ta'ala bagi tahu sifat bangsa Yahudi lama dah. Nama dah dalam Al-Quran, dalam hadis disebut bagaimana Yahudi dan orang Islam pada akhir zaman nanti tidak akan berlaku kiamat, sehingga akan berlaku pembunuhan di antara Yahudi dan umat Islam di Palestin. Dan peperangan ini akhirnya akan dimenangi oleh orang Islam. Sebab tu di Palestin tuan sekalian, kerajaan Yahudi ini tuan sekalian, walaupun di Palestin mereka nampak kemenangan puak Hamas, Yahudi berganding dengan puak Fatah pula untuk menentang Hamas. Malah ke puak Hamas di Palestin, Hamas menang dalam pilihan raya. Dalam pilihan raya ini pilihan raya yang bersih, pilihan raya yang adil, pilihan raya yang tidak ada penyelewengan. Seorang bekas Presiden Amerika Syarikat, Jimmy Carter, dia pergi ke Palestin, dia jadi pemerhati kepada pilihan raya. Dia kata pilihan raya di Palestin ni, kata dia pilihan raya yang paling bersih di Asia Barat. Paling bersih kata Jimmy Carter. SPR okey, pengerusi SPR pun molek, tidak condong kepada siapa-siapa. Tak ada mengundi hatu, tak ada, bersih molek. Setengah tepat ada mengundi hatu tu sekalian. Orang mati hidup klik mengundi, orang mati bangun kubur hidup game mengundi, lepas tu klik kubur semula, tak ada singgah mawaris tu sekalian. Ni di tepat setengah-setengah tepat, tapi tidak tepat kita lah. Kau lagu mana? Kau tepat kita dah. Tapi di Palestin pilihan raya yang adil, pilihan raya yang bersih. Kata Jimmy kata pilihan raya ini pilihan raya yang bersih, pilihan raya yang adil dan beri kemenangan kepada Hamas. Tetapi Israel tidak mengiktiraf kemenangan Hamas. Fatah proksi mereka, pertubuhan yang ditolak oleh rakyat Palestin kerana rasuah, kerana ketidakjujuran mereka, kerana ketidakikhlasan mereka. Pemimpin mereka bukan tinggal di Palestin, pemimpin mereka tinggal di Jordan. Setiap hari mereka datang dengan helikopter. Ni tuan-tuan sekalian, perangai pemimpin Fatah. Rakyat Palestin tolak pemimpin Fatah ini. Mereka mengangkat orang-orang Hamas untuk menjadi pemimpin mereka. Tetapi Fatah lagi lantik Perdana Menteri lain pula. Dia ditolak dalam pilihan raya. Mereka ditolak dalam pilihan raya. Perdana Menteri yang sah ada betul benar, mereka lantik Perdana Menteri lain. Perdana Menteri yang sah ada, Perdana Menteri hari dia kat supah boleh tu sekian. Apa yang suka nak kan? Oi, oi Palestin.
Khosah ada betul benar Perdana Menteri khosah ada. Perdana Menteri hari ke kat Subah boleh? Supaya dia kan. Perangai dia kan. Daman ini orih berkali tetap ni. Orih kan. Kalau tidak orih pun berkali jauh-jauh ada bau-bau tu kali kan. Demokrasi yang mereka kata demokrasi. Mereka nak demokrasi bila berlaku pilihan raya adil. Islam mendapat kemenangan. Bila orang Islam yang nak pada Islam boleh kemenangan, mereka nafikan demokrasi. Dan inilah perangai musuh-musuh Islam daripada zaman bersama. Kita tengok sejarah yang berlaku di Algeria. Bila FIS menang dalam pilihan raya, parti mereka diharamkan, pemimpin mereka dimasukkan ke dalam penjara. Di Turki, parti Rafah menang dalam pilihan raya dulu. Rafah menang dalam pilihan raya, Rafah diharamkan, pemimpin mereka disumbak masuk dalam penjara. Masuk dalam penjara. Begitulah juga di Perak tu sekarang, lebih kurang kan. Perak pula gitulah kan. Sebab tu dia tak nak pilihan raya, tak si bubar laku-laku mana pun, tak si bubar. Padahal krisis hari ini yang berlaku pada hari ini, krisis pelembagaian kronik yang berkomplikated yang berlaku pada hari ini di Perak, boleh selesai dengan bubar pilihan raya. Bubar tu pilihan raya balik. Apa tak si bubar sangat tu apa? Hak tu. Pasal dia mau tahu di Pematang Pauh dia kalah, di Kuala Terengganu mereka kalah 2-0. Kalah pula Perak, hat-trick pula tu sekarang. Takut jadi hat-trick. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Allah Taala ni Maha cantik takdirnya. Tuhan tarik seorang wakil rakyat kita di Bukit Gantan. Mana? Tuhan tarik baru balik daripada Mesir, daripada Gaza, daripada Mesir. 2-3 hari mati. Mati tu sekarang. Tuhan tarik supaya berlaku juga pilihan raya di Perak ni. Bila berlaku juga pilihan raya di Perak ni, kita kena bersungguh-sungguh lah. Puak kita kena bersungguh. Sebab ini merupakan lambang kepada maruah kita. Kita nak lihatkan, nak perlihatkan supaya rakyat Perak ini nak menunjukkan bahawa rakyat Perak ini berada bersama dengan kita. Sebab tu dia ejah tarikh pilihan raya dia ejah. Dulu biasa berlaku kematian mana-mana ahli parlimen, biasanya dalam masa sebulan boleh buat pilihan raya dah. Tiba-tiba buat dalam masa 2 bulan, tak ada masalah. Tapi napuk duk mengejah ni. Lepas pimpinan Agung UMNO barulah berlakunya pencalonan. Berlaku pencalonan, lepas tu pergi pula pilihan raya bulan 4 tu. Sikit lagi nak habis tempoh 2 bulan selepas daripada kematian ahli parlimen. Dalam syaratnya dalam masa 60 hari, dalam masa 60 hari dia kena latih juga. Kena ada juga pilihan raya kecil. Dia ingat bila lepas pimpinan agung ni gak pakat baik belaka. Kalau sebelum tu pakat balah dah kena. Dia supaya dia tak reti perangai puak dia sendiri. Kita tak sekali. Puak dia ni kalau dia kalah tak turun dah. Bahkan kalau mana kalah turun sabotah dah pula tak kena. Sebab tu kita doa kepada Allah Taala. Farraqta bihi jama'atuhum. Allah Taala, semoga Allah Taala pecah belahkan kekuatan mereka. Ini tanda mereka sudah menemui ajal mereka tak kena. Ini tanda bahawa mereka sudah hampir menemui tanda saat-saat kematian dan penghapusan perjuangan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, balik pada cerita kita. Adapun di Palestin, nak rayaknya Fatah lantik Perdana Menteri lain, menolak Perdana Menteri yang dilantik oleh rakyat Palestin, sehingga hari ini Hamas dan Fatah ni balah ni. Hamas dan Fatah berlaku balahan bukan di antara Hamas dan Fatah, tetapi di antara Fatah dan rakyat Palestin secara keseluruhannya. Sebab itu sekarang orang-orang Palestin tidak berundur daripada perjuangan mereka. Mereka tak lari. Mereka tidak berundur. Bahkan kalaulah dikatakan kalau Israel nak bersihkan Gaza daripada penyokong dan ahli-ahli Hamas, mereka perlu bunuh daripada setua-tua makhluk sehinggalah sekecil-kecil makhluk. Daripada setua-tua manusia, yang paling tua sehinggalah sekecil-kecil manusia. Kerana kata mereka, bila lahirnya seorang bayi, dia akan menjadi ahli Hamas secara otomatik. Ahli Hamas selalu tu sekarang. Ni kekuatan mereka. Walaupun Hamas ditekan, walaupun orang Hamas ditekan, walaupun orang-orang Hamas dinafikan hak mereka, walaupun penduduk Palestin diserang kena sokong Hamas, lebih kuat keyakinan mereka kepada Hamas. Ni orang kata kena pakar buat kita. Kita tak boleh pitih one off sikit kat Allahu Akbar dengan. Mula rebah selalu kadang-kadang tu sekarang kan. Rebah selalu. Baik, balik pada cerita kita terus sekarang. Sebab tu di Palestin alhamdulillah kita tengok lahirnya orang seperti Syekh Ahmad Yasin. Ni 20 Mac 2009 ini genap 5 tahun pemergian Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin
Dia mati pada 20 Mac tahun 2004. 20 Mac 2009.